UCL recap second leg. Let's go. Villarreal 2, Liverpool 3, aggregate 5-2. Liverpool layak ke final Estadio de la Ceramica. Melalui emosi rollercoaster apabila Villarreal tampil dengan misi untuk menutup mulut pengkritik yang sembang kata diorang ni memalukan main parking bus kat Anfield lah hari tu kan. Tak ada shot on target bagai. Ambil kau, terus high intensity, high tempo dan menghukum highlight Liverpool dalam first half tu. Liverpool pula kalau ikut sejarah memang susah sebenarnya untuk menang away game dalam peringkat separuh akhir UCL ni. Kali terakhir melakukannya pada 1985. Percaya ataupun tidak, siapa yang tengok highlight game ni sahaja nampak senang kan. Tapi kalau kau tengok balik first half tu, sampai kalkulator untuk peratusan kemenangan pun pening weh. Siapa sangka budak-budak reject Spurs dengan Arsenal ni boleh mencabar the Reds. Sabar fans Liverpool, kita cerita yang buruk dulu dalam first half tu, okay? Goyang weh budak-budak Klopp ni, mistake demi mistake. Jarang aku tengok Liverpool goyang level-level macam ni sepanjang musim ni lah kan. Ibarat terkejut dengan permulaan yang pantas dilakukan oleh Villarreal. Keberanian diorang untuk tembus highline tu berkali-kali dalam first half memaksa hantaran-hantaran pendek dan tak berapa nak kemas dari pemain-pemain Liverpool. Van Dijk pun nampak goyang weh, buat kesilapan yang jarang berlaku lah. Aku berani cakap Villarreal mungkin 3-0 di depan selepas 45 minit kalau bukan kerana ref dan VAR yang tak bagi penalti selepas Lo Celso terang-terang dijatuhkan dalam kawasan penalti oleh Alisson yang terpaksa menjatuhkan Lo Celso untuk dapat bola. Dia simple, kalau benda tu berlaku luar kotak penalti, simple, kau akan dapat free kick kan? Sebab kau dapat man dulu sebelum bola. So sepatutnya penalti walaupun Alisson dapat bola sekalipun. Aku ingat dalam EPL je tim lawan Liverpool tak dapat penalti, rupanya dalam UCL pun sama Aku merujuk kepada insiden game Liverpool lawan Everton itu kan, yang Gordon 2 kali dijatuhkan Trent dengan Matip, tapi VAR buat dua gol Villarreal benar-benar expose kedua-dua bahagian sayap Liverpool. Estupinan melepasi Trent melakukan cross di mana Capoue juga melepasi Robo untuk cutback kepada Boulaye Dia. Alisson tersilap langkah dan gol pertama mudah untuk dia jaringkan. Waktu tu Boulaye Dia memang tengah nyanyi lagu Fauzi Latif, aku rasa lagu dia kan. Sebab itu merupakan gol pertama UCL dia. Estupinan yang skor gol sendiri itu pun macam tak puas hati je weh. Aku tengok dia track besar belah kiri, cross bola kepada Gerard Moreno yang merupakan kehilangan besar dalam first leg. Namun tandukan on target dia dihadang oleh Robo. Robo dengan Trent memang kena poket kau-kau bahagian sayap kali ni. Capoue pula menerima bola, gentle sikit Robo, keliru. Dan cross timing ngam kepada Coquelin, masuk dalam box, melompat mengatasi Trent, menanduk masuk gol kedua Villarreal. Stats pun menyokong kekuatan Villarreal dalam first half tu. 0 shots on target untuk Liverpool dan ketepatan hantaran Thiago je paling tinggi 73%. Sedangkan Mamat ni dah biasa catatkan 80-90% dalam mana-mana game kan. Menunjukkan betapa susahnya Liverpool nak menguasai permainan dalam first half tu. Apa yang menarik perhatian aku adalah keupayaan Villarreal memenangi perebutan bola pertama dan kedua, passing transition dan juga pergerakan progresif mereka daripada bawah kan. Benda tu kerap berlaku dalam first half. Capoue, pemain terbaik mereka, mencipta 2 jaringan tersebut dan kau boleh dengar laungan fans Villarreal mengatakan si, se puede, bermaksud yes, we can. Tapi cannot dah sebenarnya kan. Klopp tak senang duduk garu kepala. Kenapa susah sangat nak menguasai bola dan melepaskan shot on target sekalipun. Habis first half, Klopp trademark lari masuk tunnel. Dan ternyata bila keluar second half, Luis Diaz yang merupakan senjata baru diperkenalkan. Dan segala-galanya berubah dalam 12 minit second half tu. Okey, kita sembang yang elok pula lah Kebangkitan Liverpool aku kategorikan luar biasa kerana perubahan Klopp lakukan lepas first half tu membawa kepada perubahan permainan Villarreal seumpama kembali di Anfield balik. Fans Liverpool sempat canting, Manchester, are you watching? Hujung game, lepas kebangkitan tu kan, aku duk fikir, comeback Villarreal tu padu. Rupanya comeback Liverpool lagi mental. Lagi-lagi pemain di laman lawan dan bukan di depan puluhan ribu penyokong The Kop kan. Rupanya Klopp sembang sikit terus bernyawa dan kapal selam kuning semakin tenggelam. Geronimo Rulli yang merupakan hero Europa League musim lalu menjadi duri dalam daging kali ni dengan kesilapan demi kesilapan weh. Kalau korang follow La Liga, dia ni antara punca jugalah kelemahan Villarreal musim ni. Gol pertama Liverpool muncul selepas 62 minit. Mo Salah yang sejak memenjak ni agak senyap menarik 2 pemain pertahanan Villarreal sebelum melepaskan bola kepada Fabinho yang merembat rendah je masuk celah kangkang Geronimo Rulli. Bagi aku goalkeeper level UCL patut save bola macam tu kan. Gol pertama Fabinho dalam UCL kan. Benda sama juga aku boleh katakan untuk gol kedua Liverpool. Trent trademark cross menemui Diaz yang memecahkan perangkap offside. Tanduk direct kepada Rulli itu pun masuk celah kangkang. Itu memang sepatutnya dihadang bagi aku. Rutin save kot walaupun 1 lawan 1, tapi bola direct dekat dia kan. Tapi kena kredit dia juga sebab mungkin kekuatan tandukan tu menyusahkan hidup penjaga gol Villarreal tu lah kan. Gol ketiga paling lawak dari hantaran kita kepada Mane. Rulli meluru keluar
macam nak tackle tapi dia sendiri pening. Nak tackle ke nak buat clearance ni? Mane dah sasar takkan miss peluang keemasan macam tu, dan sekadar passing dia bola ke dalam jaring Villarreal untuk kedudukan 3-2 dan secara aggregatnya 5-2. Gol ke-150 sejak bermulanya era Klopp dalam UCL. Liverpool menjadi kelab pertama Liga Perdana Inggeris layak ke final UCL, FA Cup dan League Cup dalam musim yang sama. Sadio Mane kini pemain Afrika dengan jaringan terbanyak 15 gol dalam peringkat kalah mati UCL, mengatasi rekod Drogba dan menyamai rekod Lampard di Chelsea sebagai pemain dari klub Liga Inggeris dengan jaringan terbanyak dalam saingan kalah mati Eropah. Kesian Villarreal sebab kebangkitan yang umpama terbantut lah, termasuk kad kuning kedua dilayangkan kepada Capoue. Raul Albiol aku tengok main habis-habisan, dia merantai Sadio Mane, beberapa kali melakukan foul terhadap Mane sepanjang game. Pendek cerita, rata-rata pemain mereka mempamerkan aksi yang membanggakan, tapi penjaga gol mereka meranapkan impian mereka sendiri kan. Akhbar Perancis memang tak bagi muka Dia bagi rating 3/10 untuk Rulli yang dianggap kelemahan utama. Tapi bola sepak bagi aku adalah sukan berpasukan, so kau tak boleh nak salahkan dia semata-mata lah. Kenapa Villarreal kembali kepada corak permainan di Anfield, aku takkan faham dalam second half tu. Sedangkan baru 2 sama secara aggregate, ibarat kau nak menjaga kelebihan yang tak ada kan. Maybe Liverpool memaksa diorang main begitu selepas kemasukan Diaz. Maybe kan, secara tak langsung meletakkan Rulli dalam situasi yang tertekan berkali-kali. Dani Parejo, Juan Foyth, aku rasa diorang pun kena ambil tanggungjawab dengan kesilapan diorang masing-masing. Robo pun dikritik kerana 2 gol Villarreal berpunca daripada dia, serta kegagalan nak poket Etienne Capoue itu dalam game, selain Jota yang tak berapa function dalam first half. Trend bagi aku punca juga gol kedua Villarreal. Tak try langsung nak cabar kedudukan Coquelin, tapi dia recover second half. Ada rembatan deflected, dia kena palang. Set up cross dia lah yang membawa juga kepada gol Luis Diaz. Game changer, kena kredit Klopp dan keputusan memasukkan Luis Diaz. Tak lupa jaringan dia juga yang bagi cushion 2 gol balik, dan ada satu percubaan dia kena tiang selepas ditampan Raul Albiol aku rasa kan. Dia menang 4 kali perebutan bola, 3 kali recovery, 4 gelecekan sempurna dalam second half. Itu sahaja game changer bye. Man of the match aku Luis Diaz lah. Final UCL ketiga dalam 5 tahun dicapai oleh Klopp. Dahsyat weh. Persembahan yang aku ibaratkan merobek jantung pemain dan fans Villarreal dalam second half tu cukup untuk membawa Liverpool ke Paris. Real Madrid 3, Man City 1, aggregate 6-5 selepas masa tambahan 120 minit. Aku speechless geng. Tengok game pagi Khamis, kesian pun ada. Kali ni Pep tak ada overthinking apa aku rasa, tapi dia dah buat yang termampu dari aspek selection dia untuk menang, dan patut menang pun kalau kau guna 2 game sebagai ukuran 180 minit kan. First leg patut menang lebih daripada 4 gol. Ada yang kata mungkin faktor tak ada striker lah, finishing tak berapa nak menjadi lah first leg. Mungkin, tapi second leg aku tengok diorang pegang kot sampai minit ke-90 dengan kelebihan 2 gol. Dia siap keluarkan Mahrez dengan Jesus lepas gol Mahrez dijaringkan dengan niat nak rehatkan player untuk game-game yang mendatang kan. Fernandinho dengan Grealish masuk, masing-masing ada peluang tapi sayang tak skor. KDB dengan Walker keluar awal sikit, aku rasa faktor injury masing-masing. So bagi aku tak ada overthinking pun kan. Aku rasa kita mungkin kena start percaya pada ejen Yaya Toure yang mengatakan ada bomoh Afrika guna Saka untuk menghalang Pep menang UCL. Sumpah tak ada rezeki langsung Pep dalam UCL weh. Kalah sekali lagi dalam separuh akhir. KDB tak function dalam game ni, kena jujur. Tapi mungkin faktor kecederaan yang membelenggu form dia kali ni, aku tak pasti. Aku rasa Pep dah mimpi Paris weh masa buat substitution tu dalam second half kan. Kalah tak apa, tapi cara Pep kalah tu mungkin suka nak telan lah kan. Tapi ini mungkin comeback paling bersejarah dalam UCL. Buat kali ketiga Real comeback selepas PSG, Chelsea dan kini Man City, semuanya dengan cara berbeza. Kali ini ibarat mati hidup semula kebangkitan Real ni. Kemenangan Real ni ibarat kemenangan Man United di Nou Camp mencapai treble pada tahun 1999. Ingat lagi 2 gol lewat? Solskjaer, aku takkan lupa. Teddy Sheringham 5-3 ketinggalan aggregate masuk minit terakhir perlawanan dan kemudian bangkit di depan 6-5 selepas 5 minit masa tambahan. Kerja gila weh namanya. Ini baru luar biasa kan. Nak bagi konteks dekat korang, seminit sebelum Real skor gol pertama, Jack Grealish ada 2 peluang keemasan nak skor tambah jaringan untuk City. Pertama kena clear daripada garisan gol, satu lagi sentuhan ketua menyelamatkan sedikit je tersasar rebatan Grealish tu kan. Bernabeu pun senyap weh waktu tu, ibarat dah terima hakikat mereka akan tersingkir. Tapi kredit kena bagi Real Madrid sepenuhnya yang tak reti nak kalah. Never say die attitude yang dipamerkan buat kali ketiga berturut-turut dan diinspirasikan Rodrigo Goes yang masuk menggantikan Toni Kroos pada ketika masih terikat tanpa jaringan. Ini satu lagi game macam Chelsea juga, Man City, pasukan yang jauh lebih baik untuk hampir 180 minit tapi still tewas. Benzema dikawal sepanjang game, tapi realitinya adalah ikut sejarah
Real Madrid dan UCL berpisah tiada, manakala rekod Man City dalam UCL tambah perit lah. And game ni tight weh, tak banyak chances sebenarnya. Kekebalan barisan pertahanan City yang kembalinya diperkuatkan Kyle Walker dan Ruben Dias jelas nyata. Umpama ketika lawan Atletico tempoh hari lah, dekat bandar yang sama kan, dekat Madrid kan. Benzema nak dapat shot on target susah, nak dapat shot susah. Ederson jarang dicabar sampai hujung game. Walker yang beraksi walaupun masih mengalami kesakitan, cemerlang weh poket Vini Junior sepanjang game dengan kepantasan dia yang merupakan aset besar untuk Man City, seperti mana Cancelo juga belah kiri kan. Dia dah buat habis baik dah, termasuk satu tackle penting menafikan Vini Junior dalam kawasan penalti. Cukup bersih, cuma sayang dia terpaksa digantikan dengan baki 20 minit sebab faktor kecederaan lah yang mungkin belum 100% pulih sepenuhnya. Macam aku cakap, pemain gantian Pep pun masuk akal juga kali ni. Dia masukkan Gundogan dengan niat mempertahankan kelebihan yang ada. Berbekalkan pemain gantian ni jugalah City membuka jaringan. Set up yang bermula dengan larian Bernardo Silva di bahagian tengah menarik pemain dan meninggalkan ruang kosong. Jesus dalam kedudukan yang baik, tapi Bernardo dah boleh baca dalam larian Mahrez kat sebelah kanan yang akan tiba dari kawasan kegemaran dia untuk melepaskan rebatan kencang dari jarak dekat. Tak bagi Chan langsung ketua nak save. Gol ke-7 Mahrez dalam UCL musim ni, rekod baru untuk City, tapi kuasa tak ramai akan ingat benda ni sebab apa yang dicapai oleh Real dalam game ni. City leading 1-0, aggregate 5-3, baki 16 minit, takkan tak menang weh. Well, skrip dia akan berubah 180 darjah. Ramai kritik Ancelotti kata dia tak reti buat selection player lah bagai, taktik lapuk lah, kebergantungan pada Benzema, Modric dengan Vini lah, macam-macam. Tapi dalam game macam ni, kau boleh nampak kualiti dan pengalaman Ancelotti. Walaupun bekas tim dia Everton tengah fight relegation battle tu, kadang-kadang nampak body language dia agak pasif dan senyap. Tapi kali ni aku nampak dia signal beberapa kali first half, termasuk tak puas hati, angkat tangan sebab passing Real tak menjadi. Dia memastikan Real kekal berpeluang dalam game, terutamanya dengan taktik mengawal pergerakan Kevin De Bruyne. Dia guna Modric menghalang progresif passing daripada Rodri. Dia kurangkan impact Mahrez sampailah dia skor gol tunggal Man City minit ke-73 tu. Tak fair lah kalau nak kata Real bernasib baik kan. City pula macam dekat Manchester itu ada peluang untuk meletakkan tekanan kepada Real dalam first half. Dari angle ketat, Silva melepaskan rembatan, diselamatkan ketua dalam 20 minit pertama. Tak silap aku, nak kata game tak panas, boleh tahan juga insiden Laporte dengan Modric kena kad kuning selepas 8 minit. Dah macam lawak jenaka pun ada. Dia tanpa orang tapi dia jatuh. Gol-gol Real Madrid bermula dari Karim Benzema menghantar cross volley dari sebelah kiri untuk gol pertama Real, menerusi Rodrigo Goes yang menggunakan insting dia menolak bola masuk. Waktu tu kau fikir kalaulah ada Walker, maybe cross tu tak sampai kan. Tak pun kau fikir alah, gol sangat hati je pun kan. Selang 2 minit dari sebelah kanan pula, Marco Asensio flick bola dari hantaran Dani Carvajal, dan sekali lagi Rodrigo Goes menunjukkan niat dia dalam kawasan penalti, menanduk masuk dari jarak dekat point blank range, menewaskan Ederson yang terpaku sahaja melihat jaringan kedua Real untuk menyamakan aggregate 5 sama weh. Menakjubkan. Terbeliak mata aku tengok game pagi-pagi buta ni. Situasi akan bertambah buruk. Masa tambahan macam baru je start rasa dia. Dan tiba-tiba Dias dah buat percubaan memenangi bola dalam kawasan penalti, tapi bila kau tengok balik ulang tayang, VAR jelas menunjukkan dia tak dapat bola, cuma dapat kaki Benzema. Ref Daniel Orsatti dari Itali tak fikir 2 kali, terus tunjuk penalti. Aku pun terkejut memikirkan serius Real akan menang. Dias dengan rakan-rakan Man City cuba nak protes, tapi kalau kau perhati muka diorang pun sedar protes kadang cukup syarat je, sebab dia tahu dia tak dapat bola, dia dapat kaki. Kali ni Benzema tak berani try Panenka bagai, sekadar rembat rendah ke sebelah kanan, perfect penalty untuk menewaskan Ederson. Benzema memang cerdik sebab dia tahu dia cuma kena jadi orang pertama je sentuh bola. Sebab dah jangka Dias akan try cabar dia. Kalau Dias tak dapat bola, confirm akan ada contact dalam kawasan penalti. Itulah dia yang aku kata pengalaman seorang pemain world class yang dah kira senior lah kan. Kalau tak menang Ballon d'Or musim ni, aku tak tahu nak cakap apa dah. Bergantung juga pada final nantilah kan. Apa yang mengejutkan adalah baki 15 minit dalam masa tambahan tu, cuma satu peluang je untuk Fernandinho, tapi City tak mampu cipta lebih banyak lagi peluang. Sebab aku rasa mungkin faktor dah ramai pemain utama diorang digantikan. Dua finalis bersiri dalam UCL akan bertemu lagi. Liverpool dan Real Madrid menjanjikan perlawanan meleleh Ailiu untuk final nanti. Repeat mungkin 2018 ataupun mungkin balas dendam Liverpool kali ni. Kita tunggu dan lihat je lah. Minggu yang penuh kegembiraan untuk fans Real, baru menang title La Liga selepas lauk Espanyol 4-0. Lepas tu kau upset lagi Man City, layak ke final ke-17 UCL dalam sejarah mereka, mencari trofi yang ke-14 UCL. Diorang pun nak try menang treble juga musim ni kan. Diorang nak menang La Liga, dah menang Super Cup. Dari segi mental, kau kena akui lah, Real Madrid jauh lebih elite dari Man City walaupun bukan favourite atas padang. Secara tak langsungnya, walaupun Pep tak overthinking sangat kali ni, Pep kuasa dia underestimate kemampuan Real untuk bangkit dengan substitution yang dia buat, terutamanya mengeluarkan KDB dengan Mahrez tu.
Ibarat dia tak sedar apa berlaku dalam game Real lawan PSG, Real lawan Chelsea. Camavinga masuk sebagai pemain gantian, tapi dia antara pemain terbaik mereka kerana terlibat dalam kesemua 3 gol dijaringkan oleh Real. First goal, bola diagonal dia lah yang menemui Benzema, yang assist Rodrigo. Gol kedua, cross dia juga, landing dekat kepala Asensio, set up Rodrigo sekali lagi. Gol ketiga pun link up play Camavinga dengan Valverde yang membawa kepada penalti Benzema. Dia menang 5 perebutan bola, 4 tackles, 2 clearance penting selepas hanya diperkenalkan minit ke-75. Bayangkan impact dia kalau main 90 minit. Aku rasa cerah sangatlah masa depan budak umur 19 tahun pelarian Angola ni. Kan? Ramai pandit melihat kelemahan barisan pertahanan Real akan menjadi lubuk di Bernabeu, tapi peningkatan permainan daripada Militao, Nacho, Carvajal, Mendy ternyata membantu kan. Mendy mungkin sepatutnya mengawal Mahrez lebih baiklah dalam jaringan gol tunggal City, tapi kena ingat dia juga yang buat clearance bola peluang Grealish waktu kecederaan tu kan. Ketua macam biasa melakukan beberapa world class saves. Casemiro kembali ke midfield juga memainkan peranan selepas kehilangan dia dalam first leg. Nampak ketara kurang sedikit gap untuk City eksploitasi seperti mana dekat Etihad hari tu. Nampak lebih compact lah corak permainan Real kan. Susah weh nak pilih man of the match, tapi aku rasa suka tak suka kau kena ketepikan Camavinga dengan Benzema dan bagi kepada Rodrigo Goes juga. Walaupun masuk pada minit ke-68, dia tambah perisa serangan Real belah kanan tu selain menjaringkan 2 gol paling penting yang bukan mudah weh. Rodrigo menang 5 perebutan, 6 recovery, 2 interception, 2 tackles dan 1 gelecekan sempurna dalam waktu dia atas padang. Persembahan dia ibarat start balik jantung Real yang dah terhenti selepas gol Mahrez tu pakai missing defibrillator weh. Klinikal weh Mamat ni. Perlu ke Real beli Mbappe lagi ni? Nak bagi konteks betapa hebatnya kebangkitan Real ni sepanjang 90 minit. Sebelum gol pertama Real, tidak ada sebarang shot on target untuk Real Madrid. Ada press, ada urgency, tapi tak ada threat ke arah gol Ederson. Patutlah Pep goyang kaki waktu tu kan. Siap tukar lagi player kan. Kemenangan ni ibarat kau dah paku keranda Real, tapi diorang tak reti-reti nak mati. Satu benda je lah, nasib baik final dekat Paris weh, bukan dekat Bernabeu. Tak percaya tanyalah Chelsea, PSG dengan City. Bernabeu magic weh. Ya, aku faham, diorang banyak kalah dekat Bernabeu juga kebelakangan ini, tapi dalam big game ternyata diorang boleh deliver kan. Cuma sedih bila kau tengok tak ada Bale, tak ada Hazard atau Isco dekat bench diorang. Umpama diorang ni tak ada peranan jadi impact sub sekalipun, dan apa nak jadikan diorang ni adalah gaji paling besar dalam pasukan. Okey gang, aku harap korang puas dengan review aku. Kalau ada terlepas apa-apa, minta maaf. Tolong aku like, share, subscribe. Lepas tu komen sekali dekat bawah. Aku teringin nak baca. Dan kalau korang perasan, aku try balas seberapa banyak komen yang aku mampu lah. Raikan pendapat beza, agree to disagree. Kalau korang tak setuju dengan siapa-siapa kat bawah tu, ingat aku bukan pandit, aku bukan expert. Aku sekadar peminat bola sepak macam korang. This is Burn TV.